Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan puja adalah milik Allah Rabbul Alamin, yaitu Tuhan yang menjadikan sekalian alam, sekian makhluk. Allah yang menjadikan semua makhluknya, muslim yang belum muslim, adalah ciptaan Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang diutuskan oleh Allah juga untuk semua bangsa dan kaum, tidak dikhususkan pada satu bangsa dan satu negara atau satu kabilah sahaja. Rahmatan lil alamin, pembawa rahmat kepada alam semesta. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua umat salihin dan salihat bersama siddiqin dan siddiqat. Jemaah muslimin dan muslimat, sebelum kita mulakan majlis, izinlah saya ucapkan beberapa ucapan terima kasih kepada saudara pengurus majlis, kepada pihak pengurusan, urus setia sambutan Ma'al Hijrah 1435 kali ini, dan juga para semua yang hadir muslimin dan para muslimat rahimakumullah. Tajuk kita pada hari ini ialah hijrah menurut perspektif salafus salih. Satu tajuk yang penting dipahami oleh setiap muslim. Walaupun kita semua sedar bahawa setiap kali apabila Nabi memberi peringatan kepada umatnya, Nabi tidak pernah lupa untuk ingatkan umatnya pentingnya memahami khutbatul hajah yang telah kita mulakan dengan majlis pagi ini. Yang mana khutbatul hajah ini Nabi ingatkan umatnya tentang kekuatan, the power of syukur. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nabi ingatkan umatnya bagaimana pentingnya umat ini menjadi umat yang selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Rabbul Alamin. Kerana apa? Kerana la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah tambah lagi keberkatannya kepada kita. Kalau kita tidak bersyukur, kita take things for granted. Kerana kebetulan kita muslim, kebetulan kita sebagai seorang rakyat Malaysia, secara kebetulan, maka nikmat Allah itu akan dicabut kembali. La in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur nikmat, nanti saya akan ambil balik nikmat itu, digantikan dengan nikmah, yaitu bala. Kemudian Nabi ingatkan umatnya supaya selalu memohon petunjuk kepada Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Lepas kita bersyukur, kita perlu juga minta pertolongan daripada Allah. Bagaimana cerdik pandai kita, kaya berkuasa kita, kita mesti ingat kita adalah hamba Allah. Kita tidak boleh takabbur, tidak boleh riya, merendah diri. Orang berilmu, semakin banyak ilmu, semakin jahil kadang-kadang. Semakin kaya, dia rasa dia miskin dibandingkan dengan Allah Rabbul Alamin. Begitu juga Nabi suruh kita minta supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita, kerana kita banyak dosa. Tiap-tiap tahun waktu kita sambut Ma'al Hijrah pun kita berdosa. Berdosa kerana kita tidak tahu bagaimana kita nak sambut tahun baru Islam. Sambutan tahun baru Islam dicampur adukkan dengan budaya, dengan perbuatan-perbuatan aktiviti yang bercanggah dengan Islam itu sendiri. Dia memalukan agama Islam itu sendiri dan umat Islam. Seakan-akan orang Islam sudah tidak ada nilainya sendiri. Bila dia buat satu majlis sambutan, dia lupa menurut Islam bagaimana, menurut Quran dan Sunnah bagaimana, ikut salafus salih bagaimana, dia lupa. Yang dia tahu ikut apa yang dia biasa. Begitu juga Nabi suruh kita berdoa kepada Allah supaya, ya Allah, bantulah kami untuk membersihkan diri-diri kami dari segala prasangka buruk terhadap sesama umat Islam.
suka tuduh menuduh, fitnah memfitnah, hukum menhukum antara satu dengan lain tanpa ada ilmu pengetahuan. Hanya saya rasa begitu. Menyalahkan orang tanpa ada keadilan. Sebagai seorang ahli ilmu, kalau kita nak kata orang itu salah, kita mesti buktikan kesalahannya dengan ilmu, bukan dengan andaian. Bukan dengan ucapan-ucapan fitnah, tidak. Kita duduk berbincang dengan ilmu. Mana yang saya kata kamu salah? Di mana salah kamu? Siapa yang kata dia salah? Bukan saya, bukan kamu. Tapi salah kerana Allah berfirman bahwa kamu salah. Siapa yang kata kita salah? Bukan saya, bukan kamu yang menghukum. Biar Nabi yang menentukan siapa yang betul, siapa yang salah. Jemaah muslimin dan muslimat. Kemudian Nabi ajar kita supaya minta pertolongan daripada Allah. Supaya kita bila aktif buat sesuatu amal ibadah. Apa juga amalan yang kita nak lakukan. Pastikan amalan itu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kalau tidak, amalan kita bukan jadi amal yang soleh, dia jadi amal toleh. Amal toleh artinya amal yang tidak diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Amalan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kita tidak mau rugi masa kita, tenaga kita, membuat aktiviti yang merugikan kita. Akhirnya, di sisi Allah pun kita tidak dapat apa-apa. Daripada pandangan manusia pun orang tidak berhajat pada kita. Jemaah muslimin dan muslimat, sebelum saya sambung kata tajuk ini, izin saya sampaikan salam dari umat Islam Jepun kepada jemaah-jemaah di sini kerana saya pun baru balik dari Jepun semalam. Ya. It's okay. Later on soal jawab saya duduk. Nah, kita balik kepada tajuk hijrah. Kita semua umat Islam tahu agama Islam bukan agama kita. Inna dina indallah al-Islam, agama hak Allah. Dan Islam ini Allah sendiri telah berfirman 1400 tahun dulu. Sekarang sudah 1435 Hijriah. Artinya 1400 tahun dahulu Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan kepada kita, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Sampai hari ini umat Islam masih tak faham ayat ini. Satu ayat yang begitu penting, tapi sampai hari ini perangai sikap orang Islam terhadap ayat ini belum lagi selesai. Belum kita bahas ayat-ayat lain lagi. Yang mana Allah dengan tegasnya mengingatkan kita semua bahawa pada hari ini 1400 dulu waktu Nabi sedang berpidato kepada umatnya di Padang Arafah. Itu pidato perapat umum yang terakhir. Himpunan yang terbesar, hampir 14,000 orang Islam kumpul ketika itu. Waktu itu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Allah yang bunyinya telah saya sebut, maksudnya pada hari ini, bukan hari ini, bukan hari Kamis ini, hari Arafah 1400 tahun dulu. Aku Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku Allah telah sempurnakan agamaku buat kamu. Paham tak tuan-tuan? Apa maksud aku telah sempurnakan agamaku? Artinya Allah mau supaya setiap orang beriman terima agama Islam sebagai barang siap, ready made. Tak boleh ubah suai, tak boleh tambah dan tak boleh kurang. Tak boleh lagi. Kalau agama ini boleh ubah suai, berarti agama belum sempurna. Tapi cara kita beragama sampai hari ini macam agama itu tak cukup. Nak tambah,
cara kita, cara dia, ala Malaysia, ala India, ala Pakistan, ala Arab. Negeri Cina pun ala Cina, semua ada. Wahal Islam bukan ikut kita. Kita mesti ikut Islam. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan Allah berfirman, saya telah cukupkan segala nikmatku untuk kamu. Apa yang perlu dalam agama Islam sudah cukup. Apa yang kamu perlu dan berhajat dalam kehidupan kamu sudah cukup. Sejak kamu lahir, dari lahir sampai mati sudah cukup agama Islam. Bagaimana nak sambut baby sudah ada. Bagaimana mendidik baby pun sudah ada. Bagaimana nanti kita dah remaja, bagaimana kita nak didik para remaja sudah ada. Apa itu tarbiyah rabbani sudah jelas. Tidak ada satu sistem pendidikan yang lebih baik daripada sistem pendidikan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sistem Nabi ini telah berjaya membentuk masyarakat yang luar biasa. Segi kepribadian mereka, they become world leaders. Sebab itu kata Nabi, khairun nas qarni, the best nation. Sebaik-baik umat adalah umat yang hidup satu zaman dengan Nabi Muhammad SAW. Segi kepribadiannya, leadershipnya, segi amanahnya, jujurnya. Apa saja you lihat para pemimpin-pemimpin dulu, luar biasa kepimpinannya. Dihormati oleh kawan dan lawan. Sistem apa yang Nabi pakai, yang menjadikan sahabat begitu terkenal, terhormat. Bukan ada universiti macam hari ini. Zaman dulu mana ada university? Colleges pun tak ada. Madrasah umum pun tak ada. Semua belajar dengan Nabi saja di masjid-masjid, tepi-tepi jalan itu. Tetapi dia become the most popular and the most famous, successful leader. Kerana apa? Kerana ada sistem tarbiyah rabbani. Itu sudah dilupai oleh kita. Bagaimana bila kita nak kahwin? Sudah ada dalam Islam. Siapa yang kita nak pilih? Nabi dah ajar kita siapa nak pilih. Apa nak makan, apa nak minum, sudah diajar oleh Islam. Siapa kawan, siapa musuh, siapa mesti kita berhati-hati, semua telah diajar oleh Nabi melalui Al-Quranul Karim. Segi muamalatnya, munakahatnya, jinayatnya, semua dah cukup. Sampai mati. Apa yang tak cukup? Yang tak cukup ialah orang Islam sendiri. Tak cukup ilmu. Pandangan kita terhadap Islam masih sempit. Bila kita sentuh Islam, ritual. Artinya ibadat, zikir. Ibadat ini, ibadat itu, sambutan ini, sambutan itu. Kita lupa Islam bukan agama sambutan majlis-majlis saja. It's a way of life. Waraditu lakumul Islam madina. Dan Allah bagi tahu Islam inilah yang aku redha. Islam mana? Islam yang Allah sempurnakan. Bukan Islam yang kita amalkan. Islam yang kita amalkan belum tentu betul lagi. Jangan banding jauh, banding Malaysia dengan Jepun. Perangai kita dan perangai orang Jepun. Segi kebersihan kita tak boleh lawan dia. Dia tak ada tahara pun. Tapi kebersihan tak lawan dia. You masuk bilik air dia, memang kalau tak boleh tak keluar pun tak apa. Sedap, wangi, panas. Duduk atas jamban dia pun rasa panas, relax. Ini Jepun. Amanah Allah. Bersih, tertibnya, disiplinnya. Kalau dia janji, Allahu Akbar. Ini Jepun. Belum sentuh Islam lagi. Peradabannya. Jemaah muslimin dan muslimat. Pertama, telah saya sentuh tentang ayat itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Yang kedua, satu doa yang kita selalu minta kepada Allah. Tiap-tiap hari, nikmat yang paling besar sekali
kita masih tak faham. Sampai hari ini, itu yang luar biasa. Yang luar biasa, yang peliknya, selalu kita minta, selalu kita memohon, tapi masih tak faham. Apanya? Ihdinas siratal mustaqim. Tiap-tiap hari orang Islam mesti minta. Bila dia salat, ya Allah tunjuk kami jalan yang lurus, jalan betul. Jalan mana yang jalan betul? Jalan yang betul, Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subulah. Inilah satu-satu jalan Allah yang betul. Bila Allah dah tunjuk kita jalannya dalam Islam, dalam Quran, melalui nabinya as-sunnah, Allah perintah fattabi'u, ikut. Ikut, jangan lagi pilih. Ini jalan Allah yang pilih untuk kita. Kita hanya suruh ikut saja. Senang tak tuan-tuan dan puan-puan? Lebih senang ikutkah ataupun kita buat sendiri? Mana senang? Mana senang? Ikutlah. Ikut simple saja. You nampak satu chef, memang expert tentang masak. Apa yang dia buat ikutnya, selamat kita. Nah, jangan kita pandai-pandai, tambah kita punya lebih ke cara kita. Dia rasa dia lain. Mana-mana tempat dia ada sistem. Ikut sistem, selamat. Itu yang Allah kata, ikut jalanku yang saya telah tunjuk kepada kamu, yaitu dalam Quran. Transparent, semua orang boleh dapat Quran, baca Quran, paham Quran. Caranya, lihat perbuatan Nabi Muhammad SAW. Tak boleh salah punya. Satu dunia kita kalau pergi, kalau kita ikut sunnah Nabi, semua seragam, ada uniform. Orang nampak kecantikan, keindahan Islam. Tak macam sekarang. Sekarang Islam itu berwarna-warni. Dia Islam pasembur ataupun darjah. Campur aduk macam-macam ada. Datang ke negara orang Melayu, ala Melayu. Datang ke China, saya pun baru balik dari China 2 minggu lalu. China dengan cara China juga. India, cara India juga, dengan masalah dia semua. Masing-masing ada caranya. Mengkelirukan masyarakat orang awam yang belum Islam. Seakan-akan Islam ini is so divided, orang kata. Tak kemas. Nah, ini ma'al hijrah. Kita minta Allah jalan lurus. Yang lagi pelik bin ajaib. Kadang-kadang saya jumpa orang Islam, dia kata, Ustaz, tolong doakan supaya Allah bagi hidayat. Pernah dengar tak kalimah ini? Pernah dengar tak kadang orang kata, tolong doa untuk hidayat. Apa hidayat nak minta lagi? Kita belum dapat hidayat lagi ke? Bukankah Islam itu hidayat? Kita sudah Islam. Nak tunggu satu agama yang baru datang. Malaysia pun ada juga agama baru kata-kata. Bukan. Kita minta hidayat. Apa itu hidayat? Allah berfirman dalam Quran, Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran huda linnas. Ramadan turunnya Al-Quran sebagai apa? Huda, petunjuk. Tak ada kitab yang lain lagi nak turun. Jangan tunggu kitab baru lagi. Tak ada. Tapi kita banyak baca kitab baru. Kitab Quran hanya baca untuk dipertandingkan saja. Dilagukan, dipertandingkan, dikhatamkan, dikendurikan. Habis cerita. Tidak, Quran itu jadikan panduan hidup. Apakah masalah yang kita hadapi sekarang tidak pernah dihadapi oleh Nabi dan sahabat? Lagi dahsyat lagi ujian Allah kepada mereka. Bagaimana mereka mengatasi masalah mereka? Dengan Quran. Dengan ikut sunnah Nabi, selesai. Fa in tanazaqtum fi syai'in farduhu ila Allah wa Rasul. Itu yang Allah berfirman. Bila kamu berselisih faham,
keliru, berbeza pendapat dalam apa juga urusan hidup kamu, kembalikan kepada panduan Quran dan sunnah Nabi, selesai. Bukan saya betul, tuan betul. Contohnya suami isteri bergaduh. Bila suami tak boleh nak cakap banyak, dia guna kuasa vetonya. Aku suami tahu. The boss is always right. Habis cerita. Right, apa yang Allah kata right, right. Sepatutnya kalau kita berbeza pendapat, sama-sama kita duduk. Kerana Allah, lihat apa yang Allah berfirman tentang bab ini. Lihat apa yang Nabi kata tentang bab ini. Nabi bersabda, selesai. Win-win, dua-dua pun menang. Tak boleh suami kata, tengok saya dah kata saya betul kan? Tak, bukannya betul. Allah yang betul, Nabi yang betul, sama-sama kita ikut yang hak. Sepatutnya begitu. Selesai dah masalah muslimat. Kalau kita bergaduh lah sama suami, selalu bagaimana kita nak selesai masalah? Bagaimana ya? Macam-macam lah cara dia kan ya. Kalau suami dah kurang dengar cakap kita, kita dah mula. Mungkin suami dah kena buatan orang ni, tak dengar cakap lagi. Cari Datuk Bomo. Buat apa cari Datuk Bomo? Itu bawa pada syirik. Kenapa tak kembali pada panduan Quran? Tengok bagaimana Allah ajar kita selesai masalah. Ini yang dua perkara yang saya mukaddimahkan tentang apa itu Islam. Barang siap, ready made, ikut saja. Jangan tambah lagi. Wanyu tambah bukan dari Islam. Itu yang Allah kata, waraditu lakumul Islam madina. Yang Allah reda Islam yang Allah sempurnakan, bukan Islam yang kita tambah-tambah tak ada. Nah, kita balik pada tajuk kita. Masa saya pun sangat terhad. Maaf ya, kerana kebetulan saya ada acara 11.45 kena ada di Cyberjaya. Hijrah. Apa itu hijrah? Kita semua tahu apa itu hijrah. Kita lihat dalam konteks Malaysia. Ramai tak rakyat-rakyat yang luar datang ke negara kita? Ramai tak? Ramai tak pekerja-pekerja luar di sini? Malam saya terbaca waktu dalam kapal terbang, ya, berita tentang berapa puluh bilion hasil daripada negara ini dibawa pulang oleh pekerja-pekerja. Berpuluh-puluh bilion. Artinya orang luar lebih aktif daripada orang dalam. Ramai orang hijrah ke Malaysia. Untuk apa? Hijrah ke Malaysia untuk apa? Untuk cari makan. Dia dapatlah duit. Nabi dah bagi tahu kan, innamal a'malu binniyat, hadis yang pertama dari Sahih Bukhari, amalan bergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Ini hijrah. Kalau orang hijrah kerana Allah, dia dapat keredaan Allah. Kalau orang hijrah kerana Nabi, dia dapat syafaat Nabi. Kalau dia hijrah kerana dunia, dapat dunia juga. Kalau dia hijrah kena perempuan, dapat perempuan. Semua dapat. Ramai orang-orang di Jepun yang masuk Islam kerana ramai orang Islam hijrah ke Jepun, tujuan dia cari duit, bekerja dan belajar. Tetapi dengan takdir Allah, berkenalan dengan orang Jepun dan kahwin. Alhamdulillah. Dunia pun dapat, perempuan pun dapat. Yang suami pun dapat. Alhamdulillah. Tapi selepas itu mereka alhamdulillah ajak mereka masuk Islam, ajak mereka semayang. Sekarang bertambah keluarga Jepun yang masuk Islam. Satu ketika saya pergi, saya Islamkan adik-beradik. Satu ketika lagi saya pergi, saya Islamkan orang tua mereka. Alhamdulillah. Kembang terus. Alhamdulillah, kebanyakan orang hijrah di akhir zaman bukan atas dasar agama, atas dasar ekonomi. Sebab itu dia dapat.
Hijrah menurut perspektif salafus saleh, Quran dan sunnah. Seperti mana yang kita tahu, hijrah itu pertama hijrah daripada syirik kepada tauhid. Kalau kita masih ada buat syirik, kita mesti ubah, tinggalkan alam syirik kepada tauhid. Itu hijrah yang paling utama. Atau istilah yang lain, kufur kepada iman. Mesti ada perubahan. Mesti ada perbezaan antara dulu dengan sekarang. Kita tiap-tiap tahun sambut ma'al hijrah, perangai macam tu juga tak berubah. Berubah mungkin sikit, pakaian bau, kasut bau, langsir baru, kereta baru, mungkin isteri bau, macam-macam bau. Tapi perangai lokal punya. Perangai lama, attitude tak berubah. Sebab itu kalau siapa yang ingin berjaya, dia mesti sanggup hijrah dan korban 4 benda. Paling minimum. 4 benda mesti kita sanggup korbankan dia. Dalam istilah yang lebih mudah saya sebut the 4 oldies. Yang pertama, attitude kita, habit. Perangai kita mesti ubah. Kalau perangai kita tak berubah, sambutlah ma'al hijrah 100 kali. Orang itu macam dia juga. Allah dah bagi tahu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah keadaan seseorang sehingga dia mau berubah. Allah sendiri yang maha berkuasa mengingatkan kita, dia sendiri pun tidak akan bantu kamu kalau kamu sendiri tak mau membantu diri kamu sendiri. Kita tahu pemimpin kita dulu, Dr. Mahathir kata, berpuluh tahun dia cuba nak ubah minda pemikiran orang Melayu, dia pun gagal juga, dia kata. Dahsyat juga kita ni, bukan main-main. Susah je nak ubah. Ini sikap kita, attitude. Yang kedua, idea, pemikiran kita. Cara kita berfikir mesti berubah. Jangan pandang Islam ke dalam, saya punya, kami punya. Islam ini untuk semua orang. Tuhan kita pun Allah dah bagi kita Rabbul Alamin. Bukan Rabbul Arab, tidak. Bukan Rabbul Pakistan, Turkistan, bukan Rabbul Melayuan, tidak. Dia Rabbul Alamin. Tuhan kita, Tuhan semua makhluk. Syaitan pun Allah jadi. Syaitan pun kenal siapa Allah. Kita ingat syaitan itu dia tak kenal, dia kenal Allah lebih dari kita. Dia punya perangai satu saja. Degil. Perangai dia kebetulan kita banyak. Kita pun degil juga. Apa degilnya? Allah dah suruh dia tunduk kepada Adam, selesai. Tunduk pada Adam, dia tak mau. Apa yang menyebabkan dia degil? Dia kata kepada ana khairu minhu, I am better than him. Ucapan, perasaan yang saya lebih baik dari dia itu adalah penyakit syaitan. Mungkin kita lebih baik dari satu orang yang lain, tapi jangan terbawa-bawa dengan perasaan itu. Kerana syaitan dilaknat oleh Allah kerana itu. Ana khairu minhu, aku lebih baik dari Adam. Baik ini biar Allah yang tentukan. Jangan kita yang tentukan. Ini sebagai contoh. Sikap. Tadi kedua, idea. Cara kita berfikir mesti berubah. Jangan pandang Islam sebagai ritual agama tentang sembahyang, zakat, haji, puasa itu saja. It's a way of life. Kelemahan orang Islam akhir zaman ialah dia pandang Islam dalam konteks ritual. Mana-mana kita dengar ceramah-ceramah mana, kelas-kelas mana, cerita masalah ritual. Ritual, ibadat, puasa, ini. Mana ada value? Where is the value? Mana itu keindahan Islam?
Kenapa tidak bahas tentang keindahan Islam, value tentang nilai-nilai Islam? Nilai amanah, kebersihan, ya, kejujuran, komitmen, kesungguhan. Nilai-nilai yang penting. Sebab itu kita kita dah hijrah, sambut hijrah berpuluh tahun. Pernah tak kita ajak satu orang belum Islam masuk ke dalam Islam? Pernah tidak? Muslimat. Saya bertanya muslimat dulu. Pernah tak kawan-kawan kita yang belum Muslim, kita pernah ajak dia kepada Islam? Ataupun sekorang-korang ajak dia kepada satu majlis ma'al hijrah? Pernah tak? Pernah. Muslimat pernah tak? Muslimin bagaimana? Kita ada kawan kan yang belum Muslim. Makan kita boleh ajar dia, minum kita boleh ajar dia sama, berjalan boleh ajar dia. Cerita pasal bola, politik boleh. Pernah tak kita cerita pada mereka apa itu Islam? Bagaimana pendapat kita? Ini pemikiran kita tak betul. Oh, Islam saya punya. Kita kadang-kadang kalau orang yang belum Muslim datang nak semayang tepi kita, dia nak cuba. Dia tengok kita solat, dia pun nak semayang. Kita ada sila. Duduk tepi kita. No problem. Kerana kita nak dia dekat pada Islam. Itulah cara Nabi bawa Islam pada masyarakat. Dia tak lari dari orang bukan Islam. Dia bawa Islam kepada orang Mekah yang kelilingnya 360 berhala. 23 tahun semua berhala di Mekah bersih, tinggal Kaabah saja. Semua orang musyrikin tak ada, tinggal orang Islam. 23 tahun. Kita 23 dan tambah lagi 23 berhala lagi. Bukan korang, boleh bertambah lagi. Kerana kita tak pernah fikir pasal itu. Hijrah artinya kita mesti bersedia ubah. Daripada pasif kepada proaktif. Daripada negatif kepada positif. Daripada destruktif kepada konstruktif. Daripada bid'ah, adat-adat kepada sunnah dan ibadat. Mesti ada perubahan. Tapi kita gagal. Yang ketiga, custom. Ya. Kita jangan main kalau masalah custom, adat ni. Oh, adat tak boleh tinggal. Ini pemikiran sebelum Islam. Umar paling mempertahankan adat. Abu Lahab, Abu Jahal mempertahankan adat. Sebab dia kekal dalam kekufurannya. Dia kata, adat kita dah begitu. Mak bapak kita dah sembah Allata wal Uzza, berhala, kenapa kita nak tukar? Wahal adat yang kita pertahankan, satu soalan pun Allah tak tanya bila kita mati tentang adat kita. Satu benda pun dia tak tanya. Ada pepatih ke? Adat Minang ke? Ada apa ke? Dia tak tanya. Yang kita belajar itu sekarang, daripada kindergarten sampai primary, secondary, high school, college sampai universiti, satu soalan pun Allah tak tanya. You pakar ekonomi kah, you pakar itu kah? Allah tak tanya. Dia tanya, siapa Tuhan kamu? Itu dia tanya. Dia tak tanya, di perumahan apa kamu ada? Dia tak tanya, berapa gaji kamu? Dia tak tanya. Tak payah tanya. Dia tanya Tuhan dulu. Ini Tuhan pun tak betul. Saya masih ingat dulu waktu saya memeluk agama Islam, saya pun keliru seketika. Cara saya diajar oleh orang sini. Bukan orang Melaka, tapi orang Pulau Pinang. Saya masuk Islam di Pulau Pinang. Dia kata, mengucap. Saya pun mengucap. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini syahadat tak sempurna kalau tak kenal. Tak kenal sifat 20. Kita pun belajar sifat 20. Wujud, kidam, bakawah. Wujud saja buat saya keliru. Wujud saja buat saya pening kepala.
Dia kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kita tanya siapa Allah? Allah itu Tuhan. Oh, tadi kata tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sekarang saya tanya siapa Allah? Allah itu Tuhan balik. Ada Tuhan balik. Kemudian ajak pula wujud. Wujud artinya ada, lawannya tidak ada. Wah, saya kata mula-mula ada, lepas tu lawan-lawan tak ada. Pening saya kadang-kadang. Okey. Ya memang kalau kita orang Melayu tak pening. Orang pening dah faham Melayu, tapi orang yang nak masuk Islam dia pun keliru. Apa ni Tuhan ada, lawan sudah tak ada. Arti lawan tu opposite lah, tapi kita guna kalimah lawan. Oh, dia sudah lawan. Lepas tu hilang Tuhan. Memang kadang-kadang kalau kita belajar bab itu pun memang isu juga kadang-kadang ya. Tak faham. Akidah yang Nabi ajak very simple. Senang saja, tapi cara kita belajar akidah pening kepala. Sampai dia kata, nampak ada aku? Engkau aku nampaklah. Nampak ada Tuhan? Tuhan tak nampak, you buta je. Kita takut nak jadi buta kan? You nampak aku, nampaklah Allah. Wah, bagaimana ya nampak engkau, nampak Allah? Pening kita katakan. Kita belajar ajak sikit-sikit, belajar ilmu pening. Ya, tapi alhamdulillah bila Allah bagi petunjuk, ikut Quran Sunnah senang, mudah. Ya. Kita nak cakap dengan orang Jepun pun senang faham. Kita cakap orang Cina pun senang faham. Tapi cara kita susah kerana cara kita tu kita punya custom kita lain sikit. Budaya kita. Yang terakhir 4 culture. Ya. Dia ada custom, ada culture, adat istiadat dan juga ada suatu kebudayaan yang ditambah. Kalau kita sanggup tinggalkan 4, kita boleh nampak Islam lebih jelas lagi. Dengan mudahnya para jemaah muslimin dan muslimat, hijrah secara lugawi, secara bahasa ialah perubahan, peningkatan. Kalau kita tak ada perubahan, artinya belum hijrah. Dan cara kita nak hijrah, kata Allah dalam Quran, bukan kata saya. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an ila al-akhir ayat. Dalam surah Taubah ayat 100. Allah berfirman yang lebih dahulu dan lebih awal. Siapa dia? Bukan tok nenek kita. Agama tak ikut tok nenek. Allah beritahu muhajirin. Siapa itu muhajirin, tuan-tuan dan puan-puan? Siapa itu muhajirin yang disebut oleh Allah? Orang Mekah. Bukan orang Melaka. Orang Mekah. Mana ayat you sebut muhajirin, semua orang tahu ahli Mekah. Dia ada kelebihan dia. Kerana mereka telah sanggup tinggalkan keluarga mereka, harta benda mereka, negeri mereka. Kerana Allah. Tinggal, semua tinggal. Perniagaan mereka, family mereka yang tidak mau Islam, mereka tinggal semua. Kerana nak jaga iman mereka. Hijrah ke Madinah. Segala kebudayaan mereka sebelum Islam mereka tinggalkan. Segala kepercayaan karut-ngarut tinggalkan. Hanya percaya pada Allah, la syarika lak. Siapa itu orang Ansar? Orang Ansar orang Madinah. Dua kumpulan masyarakat Islam ini, Muhajirin wal Ansar, disebut oleh Quran. Dan Allah bagi tahu, dan siapa-siapa yang mengikuti mereka. Ini yang Allah suruh kita ikut. Dia tak suruh ikut tok nenek, adat istiadat. Tak. Dia suruh ikut orang Ansar dan orang Muhajirin. Kenapa kita disuruh oleh Allah ikut mereka? Kalau nak jadi seorang yang berjaya.
Kerana mereka inilah yang Allah berfirman radhiyallahu anhum wa radu'an. Golongan yang Allah redha, Allah sayang. Kenapa Allah sayang mereka, ibu-ibu dan bapa muslimin dan muslimat? Kita sayang suami kita tidak? Sayang. Lagi sayang kalau suami kita dengar cakap kita. Betul tak betul? Betul tak muslimat? Jangan takut, jangan malu nak cakap. Supaya suami dengar. Betul ya. Kalau suami dengar lagi sayang kita. Begitu juga suami kita. Dia sayang isteri-isteri. Kalau istrinya dengar cakap dia lagi sayang. Apalagi anak-anak kita. Kalau dia dengar cakap kita, Allahu Akbar. Rehat kita. InsyaAllah. Ya, uban pun lambat akan berubah. Ya. Rambut susah nak beruban. Kerana relax semua. Kan? Ini tiap-tiap pagi bangun, darah tinggi pun naik. Bukan? Panggil anak kita tak bergerak. Anak kita buat pekat. Nak gerak dia subuh, dia buat macam dia dah mati. Tak bergerak, tak dengar. Oh, sakit otak kita. Bukan? Kalau kawan dia panggil dia, sekejap dia bangun. Kalau mak panggil anak bangun subuh, dia buat tak dengar. Kita goyang badan dia, tak juga buka mata. Macam mayat betul. Ada anak kita begitu? Anak kita tidak, insya-Allah. Anak orang luar. Kenapa Allah reda kepada mereka orang Ansar Muhajirin? Apa kelebihan mereka? Inilah saya nak cerita. Kerana mereka itu adalah umat yang dapat tarbiyah yang betul, umat sami'na wa ata'na. Umat yang dengar dan patuh, dengar patuh. Kita umat dengar. Patuh tidak? Patuh tidak? Patuh nanti dululah. Saya fikir-fikir dulu. Sesuai dengan saya ikut. Tak sesuai, saya tolak. Wah, agama ikut you punya sesuai. Itu ikut selera you. Agama tak ikut selera kita. Kita selalu begitu. Allah dah berfirman, wa makana li mu'minin wala mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amra ayyakuna lahum khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Tidak sepatut, tidak boleh seorang lelaki atau wanita yang beriman pada Allah, bila Allah tentukan sesuatu, Nabi telah putuskan sesuatu, dia masih kata, nanti dulu, saya ada pilihan yang lain. You cari selain Quran Sunnah, you tidak termasuk golongan Muhajirin wal Ansar. You tidak termasuk golongan radhiyallahu anhum radu'an. You tak reda. Kita mesti reda. Karena Allah lebih mengetahui daripada kita. Dia nampak apa yang kita tak nampak. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Kalau Allah suruh makan ini, jangan makan semua untuk kebaikan kita, bukan untuk dia, dia tak perlu. Kalau Allah suruh perempuan tutup aurat untuk kebaikan kita, you tak tutup pun Allah, you tutup semua pun Allah nampak. No problem. Adalah untuk maslahah kamu sendiri, bukan untuk Allah. Setiap benda yang Allah perintah untuk kebaikan kita, setiap Allah yang mana Allah larang untuk kebaikan kita. Tapi kita tak faham, kita lebih pandai daripada Allah. Kita tahu. Inilah fitnah yang datang. Muslimin dan muslimah, insya-Allah. 5 minit ikut jam saya. Jam 10. Jadi hijrah menurut perspektif salafus saleh ialah kita mesti bersedia untuk berubah. Cara pemikiran kita, perangai kita, cara kita beragama khususnya. Marilah kita kembali pada Quran dan Sunnah. Jangan campur adukkan agama dengan adat. Jangan. Agama. Adat. Kalau adat tak bercanggah, silakan. Contohnya, adat orang Cina, kalau dia makan nasi pun dia pakai chopstick. Dia pakai apa? Chopstick. Apa itu chopstick? Kayu. Makan nasi pun dia chopstick. Itu adat dia. Jangan kata, oh tak boleh. Kalau you masuk Islam saja, tak boleh makan chopstick lagi. Mana pernah agama kata tak boleh makan chopstick? Chopstick tak boleh makan, nasi boleh makan. Agama hanya kata makan dengan tangan kanan.
You nak pakai sudu ke, garpu ke, chopstick ke, tangan ke, terserah. Yang penting kanan, 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 itu agama suruh. Satu orang Cina masuk Islam perempuan nak pakai chongsam. Boleh tak boleh muslimat? Boleh tak seorang perempuan Cina masuk Islam nak pakai chongsam? Dia tak mau pakai baju kurung. Boleh tak boleh? Oh, kau mana boleh? Tak boleh, mesti kurung. Wah, dari mana datang baju kurung? Orang Melayu Islam dia lebih awal dari orang Cina, atau orang Cina punya Islam lebih awal? Orang Cina punya Islam lebih awal dari kita. Zaman sahabat sudah ada ke negeri Cina. Orang Cina di waktu Ming Dynasty sudah ada 120 juta umat Islam di Cina. Ada pepatah Arab, utul bil ilm walau bisin, cari ilmu walau ke negeri Cina. Tak ada pepatah itu, carilah ilmu sampai negara Melayu, tak ada. Ada juga pepatah Cina itu ada. Dia lebih tua. Chongsam boleh. Sini banyak orang-orang Melaka banyak pakai chongsam. Kadang-kadang kita cakap tak faham, kita pun keliru. Chongsam tu bahasa Cina. Chong itu panjang. Sam baju panjang itu saja. Yang kita nampak perempuan Cina yang muda-muda pakai ini bukan chongsam, itu slim sam, adik-beradik tim sam. Yang slimming itu ya, itu bukan chongsam. Chongsam berarti chong itu panjang, sam baju. Orang Melayu pakai baju kurung, itu saja. Kalau kita tak paham budaya ini, tak tahu apa itu budaya, apa itu agama, kita kelirukan agama ini, menyusahkan orang. Seakan-akan Islam itu Melayu punya. Budaya itu sampai hari ini saya tertanya-tanya. Sebelum waktu mula saya masuk, mak saya kata, kau sudah jadi Melayu. Saya kata, dia saya Islam, Cina Islam. No, Melayu. Saya maafkan mak saya kerana dia tak faham. Rupa-rupa saya pergi kampung, orang kampung bertanya, bila masuk Melayu? Confirm, kata mak saya. Orang Melayu berkata saya, bila masuk Melayu? Saya pun keliru, kena masuk Melayu dulu ke? Lepas tu baru masuk Islam, 2 kali masuk. Keliru kadang-kadang memang. Tapi Alhamdulillah sekarang dah korang ya. Salah pahamin dah korang. Jemaah muslimin dan muslimat. Sudah sampai masa kita perlu berubah. Kalau betul kita sambut mal hijrah, tidak ada makna kalau perangai kita tak berubah, cara pemikiran kita tak berubah, masih pegang peradat lebih beragama, you are going to fail Islam. Kita akan gagal. Orang akan benci pada agama kita kerana kesalahpaham orang Islam terhadap agamanya sendiri. Jemaah muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala saudara pada kita. Dunia luar sudah berubah. Orang luar daripada tanah Melayu itu, pemikiran mereka terhadap Islam sudah luar biasa. Sebab itu kita lebih banyak keluar negara. Kerana minat mereka terhadap agama luar biasa. Walaupun mereka hostile attack, Islamic phobia, tapi bila kita cerita kepada mereka, bawa hujah-hujah Quran Sunnah, dia boleh terima, dia boleh masuk Islam. Dan dia boleh berubah terus. Kita susah lagi. Kerana terlalu banyak budaya, adat yang kita pegang seakan-akan ini agama. Tidak, itu adat. Kalau tak bercanggah, kekalkan. Bercanggah, korbankan. Itu nama hijrah. InsyaAllah kalau kita ada persediaan ke arah itu, ingin berubah, Allah akan bantu kita. Allah dah berfirman, dia tak akan bantu sesiapa untuk mengubah keadaannya sehingga dia sendiri mau berubah. Mau tidak kita berubah muslimin dan muslimat? Mau tak kita berubah saudara-saudara? Tak dengar saya. Mau tak? Muslimat mau tak? Alhamdulillah. Kita nak berubah untuk yang baik sebelum kita mati. Selalu kita minta Allah apa? Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, kalau nak sudahkanlah kami dalam kesudahan yang terbaik. The good ending. Good ending. Waktu mula-mula macam-macam kita. Sekarang sudah sampai masanya. Saya nak faham Islam
Cara Islam. Cara yang Allah mau kita paham. Cara yang Nabi ajar kita, bukan cara orang cakap, bukan cara orang awam, tidak. Don't follow majority. Allah yang berfirman, wala tuti' aksara man fil ard yudilluka an sabilillah. Wa in tuti' aksara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikut kebanyakan manusia, mereka sesatkan kamu daripada jalan aku. Allah tak suruh ikut orang ramai. Allah tak suruh ikut tok nenek. Dia suruh ikut apa yang Allah wahyukan, apa disampaikan oleh Nabi, dan apa yang diamalkan oleh orang muhajirin dan orang ansar. InsyaAllah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan selamatkan akidah kita, pemikiran kita, agama yang kita miliki, agama yang begitu suci, dapat dipertahankan kesuciannya dengan kepahaman kita yang betul terhadap Islam. Jemaah muslimin dan muslimat mana-mana juga bila saya berceramah, jam bagi saya 10-22 minit. Kalau ada, saya bagi masa sampai 10 suku. Kalau ada soalan, saya persilakan, insyaAllah. Selepas itu saya kena minta diri. Kalau ada soalan, dipersilakan. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Pertama sekali, saya mau kalau bolehlah kita jangan guna istilah yang bukan Muslim. Sebut not yet Muslim. Saya selalu jumpa kawan-kawan saya yang belum Muslim pun, you are not yet Muslim. Why you say not yet Muslim? Because one day you will be a Muslim. No. Saya kata, I always pray for you to be a Muslim. Oh, don't pray for me. Terkejut dia. Saya guna kalimat not yet, belum Islam. Kerana apa? Allah guna istilah itu. Allah berfirman, wa in ahadu minal musyrikin istajarak fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighhu ma'mana zalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Bila ada orang yang belum Islam bersama kamu, berjiran dengan kamu, minta pertolongan dari kamu, bantulah dia. Dan jangan pisahkan dia sehingga kamu kenalkan Allah kepada mereka. Selepas sudah kenalkan Allah, mereka tak terima, jangan ganggu. Biar mereka rasa aman hidup bersama kamu, aman bersama kamu. Kerana mereka adalah kaum yang tidak tahu. They are not yet Muslim. Itu satu. Kedua, apakah bahan bacaan kita? Banyak bahan kita. Tapi yang paling praktikal, lihat satu ayat. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Ini cantik. Kita mesti anggap orang-orang yang belum Islam macam keluarga kita. Kita semua anak cucu Adam dan Hawa. Cina ke, India ke, semua anak cucu Adam. Adik-beradik kita ini. Adik-beradik satu keturunan manusia. Allah yang takdirkan menjadikan kita bangsa-bangsa dan suku kaum. Untuk apa? Berkenalan. Sebab itu sedikit sebanyak cara hidup dia kita kena tahu. Sedikit sebanyak cara agama dia kita kena tahu. Dengan cara itu mudah kita berdialog dengan mereka. Bukan berdebate. No debate. Tak perlu debate. Kita hanya disuruh berdialog. Lihat pada ayat yang terakhir tentang dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. It's a very beautiful ayat. Ajaklah mereka ke jalan Tuhan kamu. Ingat, jalan Tuhan kita bukan jalan kita. Nak ajak orang mesti ajak dia ke jalan Tuhan, bukan jalan kita. Bukan pandangan kita. Ikut jalan yang Allah suruh. Bil hikmah, dengan penuh kebijaksanaan. Lihat keadaan. Bila nak cakap, bila tak perlu cakap. Kata nak dakwah tak perlu cakap. Tunjuk contoh yang baik. Tunjuk perangai yang baik, akhlak yang baik. Itu juga dakwah. Itu dakwah melalui action.
Dakwah bil hal. Kadang lebih baik daripada dakwah cakap saja. Orang cakap banyak. Bersih. Kita mesti cakap tapi corruption. Bagaimana? Okay? Orang kata cakap tak sedikit. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bila kamu nak berdialog, you bawa bukti-bukti yang konkret. Itu cara kita berdialog dengan orang Cina, orang Jepun. Senang. Dalam 10 minit kita cakap, dia menitis air mata. Kita 1 jam cakap, tak ada bergerak pun. Perangai kita, oh aku betul, aku dah syurga lah. Jahat-jahat aku pun syurga juga. Jadi memang you have to know that. Ya. Seperti mana kata Nabi, khatibun nas ala qadri ukulihim. Bila cakap dengan manusia, you kena nilai mentality dia. Dia punya way of thinking. Ya. Apa yang dia suka, di situ kita bawa. Saya kadang jumpa kawan, dia agama apa tak suka. Dia suka makan saja. Oh, bagus. Saya cerita makan saja. Halalan taibah. Saya cerita BMS. Food for the brain. Ya, the body, mind and soul. Oh, dia kata, that's good. Saya masuklah. Itu saja. Mana yang dia suka, kita layan, lepas tu kita bawa Islam. Sebab itu Tuhan yang jadikan kita, suruh kita makan yang baik-baik. Tunjuk pada dia. So there are many ways, tapi itu memang perlu pada pengalaman. Dia senang saya, tunjuk akhlak yang baik. Kalau dia ada minat, bawa dia pada orang-orang ahli dulu. Biar orang ahli yang berbincang dan kita belajar. That is the best manner. Ya. Cara kita nak tanya dia 2 saja sebagai penutup. Ya. Kalau dia orang ada agama, dia kuat Kristian ke, dia kuat Buddhis ke, kita tanya dia, apa pandangan saudara terhadap Islam? Kalau dia ada agama. Kalau dia tak ada agama, dia free thinker, dia atheist. Kita tanya, apa pandangan saudara terhadap orang yang percaya ada Tuhan? Faham ya? 2 persoalan. Orang beragama, tanya dia, apa pandangan dia terhadap, kita nak tahu. Orang tak beragama, tanya dia, apa pandangan dia terhadap orang yang percaya pada Tuhan. Dapat maklumat dulu. Supaya kita bersedia untuk menjelaskan pada dia. Faham ya? Alhamdulillah. Ada soalan tak, muslimat? 5 minit ni kita. Muslimat, kalau ada soalan, kita dah bagi laluan pada muslimin 1. Muslimat tak ada soalan. Silakan muslimat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Semoga Allah bagi hidayah pada dia ya. Dan ini adalah satu impact ya. Bila kita kata impact, kadang-kadang orang yang belum Muslim dia sudah memiliki sifat-sifat keislaman. Amanahnya, jujurnya, bersihnya, disiplinnya sudah very Islamic. Macam saya jumpa orang Jepun, saya kata, you only have to say la ilaha illallah Muhammad, you are Muslim, nomor wahid. Pasal yang lain semua dia dah okey. Hanya tak ada la ilaha illallah Muhammad Rasul. Kita pula la ilaha illallah Muhammad cukup banyak. Tapi perangai kita pun banyak yang tak betul. Ya. Jadi saya kata, the only thing you have to do is say la ilaha illallah. Tapi dia masih takut. Ya. Takutnya oleh kerana mungkin dia takut bila dia masuk Islam, bagaimana nak handle keluarga dia. Pressure daripada kawan-kawan. So, dia takut. Pengalaman saya, bila orang masuk Islam, dia takut kita memang suka berbincang dengan dia.
Kita nak cari jalan untuk meyakinkan dia tidak perlu takut. Ya. So, I would say kalau dia muslimat ke, dia seorang lelaki ke perempuan? Perempuan. Don't give up is very good. Kalau boleh, oh Masya Allah. Ya, Alhamdulillah, that is good. Ya. Kalau kita tahu saudari-saudari kita yang belum Muslim, dia telah memerlukan bantuan apa, bantu dia. Tunjuk keindahan Islam. Islam is caring, loving, sharing. Ya, Islam bukan agama selfish. Susah kita bantu. Dia tengok orang Islam baik macam Jepun, ya. Terakhir saya nak sebut. Di Jepun yang terakhir ini kita dapat maklumat bahawa kerajaan Jepun mulai meminta melalui pendidikan dia, sistem pendidikan mesti ada satu tajuk tentang Islam. Dulu tak pernah ada. Sejak tsunami yang terakhir dulu, dia tengok orang yang mula-mula sampai ke tempat orang yang kena tsunami adalah orang Islam. Orang Islam tak kira bahaya bagaimana, nuklear leak ke apa, dia dah datanglah dengan dia punya kumpulannya, dengan dia punya bantuan. Sampai orang tanya, kenapa you datang, you tak jaga keselamatan kamu? Yang lain tunggu sampai dia dah dapat clearance, kata, selamat baru masuk. Orang Islam dah masuk lah. Pasal orang Islam yakin, ini orang susah kita kena bantu. Masalah leakage semua ini kita tawakal pada Allah. Jadi dia tanya, what make you come to us? Ada sebab-sebab yang tertentu ke? Ada satu knowledge ke? Dia kata, no, because we believe in God. Dan cara kita cakap orang Jepun, God, kita kata, we believe in the Creator, Al-Khaliq. Kita jangan sebut Allah, dia tak faham. Kalau kita sebut the Creator, Creator okey. Itu saja. Kita bantu bukan ada agenda apa, tak perlu ada publicity, tak perlu ada. Kami datang kerana Allah. Kerana itu saja membuka minda orang Jepun. Bantu mereka. Hanya your case ini kalau boleh, kalau dia ada kebetulan datang ke KL ke kau mana, ya boleh bawa jumpa kita insya-Allah. Ya. We have Ibu Habibah ada sini, dia biasa dengan kita. Jadi boleh bawa dia jumpa kita. It's very important. The first approach is important. Kalau kita salah, jumpa dengan orang-orang yang kadang tak faham, dia takut, dia akan menjauhkan diri. Ya. So don't give up is good. Selain daripada kita telah mendekati dia, kita perlu banyak doa. Kerana yang bagi hidayat bukan kita. Bagaimana bijak pandai kita berdakwah pun, yang bagi hidayat akhirnya Allah adalah Allah Rabbul Alamin. Ya. Hanya jangan putus asa, jangan give up. Siapa yang kalau datang KL ada bawa kawan-kawan sambil jalan-jalan, ziarahlah kita. Nanti biar kita yang cakap. Yeah. That's how we do. Sebagai pendakwa, ringkasnya, kita sebagai salesman. Tahu salesman kan? Salesman ini, dia ataupun postman, dapat hantar. Dia nak baca, tak baca apa nak buat. Bukan. Salesman kita lalukan kedai. Sila-sila ni beli. Kita tak niat nak beli pun. Tak apa, tak beli pun tak apa. Pegang tu. Tengok ini barang bagus ini. Lama-lama beli juga kita. Bukan. Itulah kerja seorang pendakwa macam salesman. Never give up. Tapi kita kena jadi contoh yang baik. Apa yang kita cakap, kita buktikan kalau Islam is the truth. Ya, Islam mampu memberi keselamatan pada kita di dunia dan akhirat. Jangan katakan Islam boleh atasi masalah kemiskinan, jangan. Islam hanya jamin keselamatan dunia akhirat, peace. Segi susah, kita orang Islam pun banyak susah. Tapi adalah yang lain membantu. Tapi kita tidak mau bagi idea masuk Islam, you senang, tidak. Ya, saya takut sejak ke belakangnya ada orang propagate Islam cara itu. Jadi orang masuk Islam ingat duit. Masuk Islam duit. Ini kekeliruan mereka kerana orang yang berdakwah itu tak betul. Ya, itulah saja untuk saya malam hari ini. Mohon maaf saudara-saudari muslimin dan muslimat. Saya terpaksa juga berhenti kerana masa sangat terhad. InsyaAllah kalau Allah izin kita bertemu pada waktu yang lain. Hanya saya minta supaya jangan lupa konsep hijrah yang sebenar. Ialah kita mesti bersedia untuk berubah. Tinggalkan kufur, syirik kepada iman, tauhid. Tinggalkan bid'ah-bid'ah, ikut sunnah. Tinggalkan adat-adat istiadat, ikutlah ibadat-ibadat yang ditentukan oleh syarak.
Tinggalkan sifat perkauman kepada sifat globalism. Anggap semua manusia adalah keluarga kita. Ada yang Muslim, ada yang belum Muslim, tapi semua adalah keluarga Bani Adam. Adik-beradik kita dari keturunan Adam dan Hawa. Sekian dari kami. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima segala perjuangan kita, sedekah kita, salat kita, doa kita. Dan insya Allah kita yakin selepas ini kita akan mempunyai pandangan yang lebih jelas terhadap Islam, mengikut Quran dan Sunnah. Wa akhir da'wana walhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.